Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tak bersua, hari ini saya datang kembali membuat video yang menarik untuk anda semua. Sebenarnya saya ada beberapa kekangan untuk buat video sebelum ni. Jadi hari ini Alhamdulillah saya ada sedikit kelapangan masa, ada kesempatan. Jadi saya nak buat video untuk anda semua. So apa yang kita nak cerita hari ini? Dan cerita hari ini bukan cerita pasal politik, bukan cerita pasal kisah peribadi, bukan cerita pasal gosip-gosip artis ke apa, tak. Saya nak cerita pengalaman hidup saya pasal saya ni dibesarkan di Felda, tak usah arwah abah saya lah, seorang pegawai Felda. Jadi saya membesar di dalam Felda. Anda boleh imagine lah kalau Felda tu dia masih hutan kan. Tak, kelapa sawit mesti pokok getah. Jadi saya dibesarkan dikelilingi oleh hutan belantara. Dan bila hutan ni banyaklah makhluk-makhluk ghaib yang senang nak jumpa. Sebenarnya saya ni pernah meletak satu Felda yang bernama Felda Lakum. Okay, by the way, Felda Lakum tu dekat negeri Pahang. Dia selalu gunakan tagline Born in Penang, Made in Pahang. Saya dibesarkan di Pahang selama 15 tahun di Felda Lakum. Saya sangat sayang negeri Pahang. Sebelum tu nak cerita lah, Felda Lakum sebenarnya sangat famous tau. Sebab dia telah melahirkan ramai orang-orang terkenal dekat Malaysia ni. Antaranya adalah Syafiq Alias, jutawan kosmetik Malaysia, siapa yang tak kenal kan. Dan Rizwan Fuzi, iaitu lari pecut Paralimpik Malaysia. Dia adalah jiran saya, membesar bersama dengan saya dan saya pernah berjumpa hantu dengan beliau. Ni saya nak cerita kejap lagi, okey? Kisah pertama, okey. Cerita pasal hantu dekat Felda Lakum ni, saya pernah berjumpa adalah saya sekolah rendah bulan puasa. Jadi, bila bulan puasa ni, kita orang ni dekat Felda ni, dia bila pukul 7 petang je, semua dah masuk rumah. So, malam tu dah sepi, tak ada apa dah mati dah kawasan tu. Jadi, saya ni dengan abang saya, kita orang beza setahun, Wan tadi, dan juga abang beliau mainlah mercun. Sebab dia duduk jiran sebelah rumah kan. Kita berempat je lah main. Biasanya saya ni main bunga api je. Yang mercun tu dia orang. Saya ni follow je lah, tengok apa dia buat. Saya tak berani sangat. Diorang tengah bakar mercun lah masa tu. Diorang ambil cicak, bakar mercun yang macam roket kan. Tengah tunduk. Saya ni dongak ke atas. Masa saya dongak tu, saya nampak macam ada taik bintang lalu. Shoo, macam tu kan. Masa saya pun ingat taik bintang lah. Excited cerita dekat mak saya ni. Lari-lari naik kat rumah kan. Mak, ada tengok ada taik bintang tadi. Lepas tu mak saya je senyum-senyum kata, Tanglong. Tanglong ni bahasa mak saya. Kalau bahasa-bahasa kita yang biasa kita dengar ni, hantu penanggal tu kan. Sebab dia bercahaya tau. Cahaya dia macam cahaya oring-oring gelap macam tu. Macam kalau orang bakar yang apa tu, macam api yang naik, macam selalu kalau perayaan apa yang Cina tu kan, yang itulah nampak macam tu. Tapi dekat kawasan aku mana ada Cina masa tu, semua orang Melayu dah hutan, mana ada orang nak bakar tiba-tiba. Dan dia bukan jalan naik ke atas tau, dia bergerak macam laju tak laju sangat lah, tinggi pun tak tinggi sangat. Tapi lepaslah tiang elektrik dekat rumah aku tu, aku pun sakit hati lah bila mak aku cakap macam tu. Tak percaya aku dapat tengok taik bintang. Esok lusa tu aku pergi sekolah kan, aku dengan member aku cerita, dia nampak ada benda yang mak dia kata tu hantu penanggal. Mana betul lah apa mak aku cakap. Lepas tu aku percaya apa cakap mak aku. Dan aku percaya itu hantu penanggal bila aku dah besar. Memang tak sama dengan kejadian taik bintang yang aku pernah baca dekat Google apa semua. Memang aku percaya lah tu hantu penanggal. Aku nak cerita kat korang aku tak reti, tapi aku tahu itu hantu penanggal. Sebab lepas tu memang kecoh pasal hantu penanggal ni. Hantu penanggal ni kalau tak salah aku, cerita dia pasal dia menuntut ilmu yang silap ke macam tu lah. So dia bila tidur malam, kepala dia boleh tercabut macam tu. Dan dia ni tak makan orang pun, kata dia makan benda kotor je. Dan dia pun tak nak terserempak dengan orang, Wallahualam. Tapi memang malam di Felda Lakum tu sangat gelap. Kau boleh nampak bintang, tak macam kat KL ni kan. Dia memang gelap gelita habis. Gelap lah, lampu jalan pun tak ada masa tu. Memang gelap sangat. Harapkan lampu daripada beranda rumah aku je. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, sebenarnya aku masa duduk kat Felda Lakum tu, aku selalu dibesarkan dengan setiap tahun dia macam acara tahunan lah, amukan orang minyak, acara tahunan kau. Dan pernah satu malam tu, sebab benda ni macam tiap tahun berlaku kan. So sebab kita pun malam tak keluar rumah. Dia tidak berlaku sepanjang tahun, dia berlaku macam dah satu tempoh lah. Orang cakap hantu minyak mengamuk. Jadi dalam tempoh tu, masa tempoh dia mengamuk tu pun tak memberi apa kesan pada aku lah. So memang aku je tak keluar malam. Memang kita orang tak keluar malam sebab tak ada aktiviti malam pun sebenarnya kat situ. Aku tak pernah tergi terserempak dengan benda tu. Cuma satu malam, ialah sebab sunyi kawasan tu kan. Bila kita orang semua tidur, aku memang sampai sekarang pun kalau nak tidur memang bukan jenis yang otak kepala terus tidur. Dia macam ambil masa, ambil mood nak tidur tengah golek-golek kan. Tiba aku dengar macam suara orang menjerit lah. Suara tu dengar macam jauh gila, jauh lah. Macam jauh sangat. Tapi jelas dan nyata apa butir yang dia cakap tu. Dia macam jerit, pulangkan balik barang aku, bagi barang aku semula, aku nak barang aku. So aku cakap kat mak aku, mak dengar tak? Mak aku jawab apa? Tidurlah.
pun tidur. Takut kan. Takut mak aku marah. Bukan takut kat hantu tu. Takut kena marah dengan mak aku. So, aku tidur. Aku ingat macam tak ada apa-apa lah. Tapi selepas bila aku dewasa ni, bila aku bercerita balik dengan mak aku semua, mak aku pun dengar sebenarnya benda tu dan dia pun ingat. Cuma masa tu dia tak mau berfikir sangat sebab dia kata kalau dia takut aku lagi anak-anak dia kan. Kebetulan malam tu abah aku tak dekat rumah. Jadi sebab mak aku tu kalau mak aku takut, kita orang ni lagilah takut kan sebab kita orang bergantung dengan dia. So mak aku terpaksalah buat macam tak ada apa-apa yang berlaku, buat berani kan. Awal dia dengar benda tu. So, bila besar-besar baru kita cakap, oh betul lah ni kita dengar tu. So, itu perkara yang antara aku tak perasan tapi realiti ni berlaku dalam hidup aku. Yang ketiga ni yang paling aku rasa ngeri nak mati lah. Sebab yang ini memang nyata jelas dan bukan aku je yang nampak, boleh katakan separuh kawasan rumah aku tu nampak. Cerita dia berlaku pada tahun 2004. Tentu aku tak tinggal di Fedah Lakom kita orang dah pindah ke Fedah Lawin Selatan, Gerik Perak. Salah. Fedah Lawin Selatan, Lenggong Perak. Waktu tu adalah tahun terakhir kita akan beraya dekat situ. Sebab tahun 2005 tu arwah abah aku dah nak pencen dah. Selalunya kita beraya balik kampung, balik Penang. Tapi sebab tu tahun last nak merasa beraya bersama dengan jiran-jiran. Haji tau. So arwah abah aku je balik seorang ke kampung. Saat masa tu nenek dengan tok wan aku masih ada. So arwah abah aku nak raya dengan mak ayah dia. Okeylah, so tinggallah kita orang. Aku 3 beradik dengan mak aku. So jiran aku ramai lah yang tak balik. Malam nak 1 pagi, mak aku suka masak rendang. Masak rendang. Boleh pula garam habis. Pukul 1 pagi, mana ada kedai buka kan. Jadi solutionnya masa tu sebab rumah dekat quarters Felda kan. Mak aku cakap pinang jiran sebelah lah. Jiran sebelah kanan dah tutup lah, gelap lah rumah dia. Jiran sebelah kiri cerah lagi. Jadi kita orang ni pun pergilah rumah sebelah kiri ni. Masa nak pergi sebelah rumah kiri ni ada satu motor lalu. Anak jiran depan rumah kita orang ni, dia bawa balik. So dia sergah aku. Aku terkejut lah sebab aku ni memang penakut lah. Bangsa penakutnya orang. So aku cakap, kau ni memain lah, nama dia Meh. Kau ni memain lah Meh. Di rumah jiran aku dengan mak aku ambil garam nak patah balik kan. Tiba-tiba aku dengar motor. Motor yang jiran Meh ni bawa berderau bunyi dia. Aku tak tahu pasal apa. Aku kalih. Masa aku dengar ada pokok kelapa depan rumah tu. Dia bunyi macam bunyi macam sayap macam tu kan. Lepas tu aku terkejut lah masa tu. Dan aku tahu itu langsui sebab memang masa tu tengah kecoh pasal langsui. Bunyi dia macam sayap macam. Aku tak reti lah nak describe macam tu, tapi bunyi macam berak macam tu kan. Jiran aku yang main kejutkan aku tadi, motor dia dah masuk dalam parit, dia dah terjun dulu. Aku dah lari dulu balik rumah, mak aku tinggal kat belakang macam orang. Dia pegang garam tu tak lepas, tak buang lah. Tapi dia boleh baca satu surah habis sebab terkejut. Mak aku daripada situ, mak aku cakap dia nampak lah, ada benda terbang macam kain putih melayang macam tu kan. Aku memang tak nampak, aku dah tinggal mak aku kat belakang. Aku dah sampai kat rumah, baru aku terfikir mak aku dah tinggal kat belakang. Lepas tu aku nampak mak aku slow-slow balik kan. Sambil dia boleh tiap, "Hanti ke mak tu? Tak makan rendang apa esok?" Tapi mak aku memang berani orang, so aku tak ada hal lah. Jiran aku yang aku pinjam garam tu dah masuk rumah kunci pintu. Pada insiden tu esok tu nak raya, setiap rumah aku pergi semua aku cerita pasal hantu tu je. Dan jiran-jiran yang seangkatan yang nampak dengan aku tu pun duk bercakap pasal benda tu je. Satu hari. So itulah topik kita orang duk bercerita. Sebenarnya waktu itu memang amukan lah. Memang kebetulan aku tak tahu mana datang langsung itu. Tiba-tiba memang dia ada dekat kawasan Felda tu. Budak-budak yang dia orang nak loading, maksudnya ada getah dekat pusat pengumpulan getah ni, dia orang nak loading masukkan ke dalam lori. So memang dia orang akan ada orang yang bertanggungjawab untuk buat kerja tu, dan buat kerja tu malam. Ada orang yang selalu terjumpa sebenarnya so ini. Sebab pusat pengumpulan getah tu dia macam tercerok sikit kat dalam kawasan kebun getah. So satu malam tu waktu bulan puasa juga kejadian tu sebelum aku berjumpa dengan langsui tu, dengarlah motor dia orang bergerak ramai-ramai nak pergi ke kawasan pengumpulan getah tu, kita panggil PMG. Dan tiba-tiba lepas setengah jam aku dengar dia orang patah balik. Ramai-ramai motor patah balik. Ada sebiji motor singgah dekat rumah arwah abah aku. Sebab abah aku yang in charge, dia bagi tahu, dia cakap dia orang tak jadi loading malam ni, ketang masuk dalam lori sebab dia orang nampak langsui dekat situ. So dia orang tak berani nak buat kerja malam tu. Dia dengan cerita pula lori tu memang sewa lori luar. Kat kawasan Fedah Lawin Selatan ni, dia memang hutan dan berbukit sikit. So memang tak ada signal handphone ketika itu. Sekarang dah ada tau. Jadi arwah abah aku cuba call driver lori tu untuk bagi tahu nak cancel, dah tak boleh, dah tak dapat. Maknanya lori tu dah masuk ke kawasan Lawin Selatan tu. Dia sampai dekat situ, waktu dia sampai tu dia cari-cari dia orang semua kan. Dia tunggu tak ada orang. Dan dia nampak langsir tu macam duk main dekat satu polah air je tau. So dia pun start story dan datang kat rumah abah aku bagi tahu nampak benda. So abah aku cakap malam ni tak jadi sebab budak-budak tak nak loading tadi. Budak-budak tu dah nampak dulu. Dan kalau korang nak tahu, masa aku tengah cerita ni, rumah aku ni memang tingkat-tingkat rumah tu kan. Jadi dekat bumbung atas rumah aku ni dia ada bunyi macam orang main guli.
So scary scary sebenarnya. Tapi rumah tingkat-tingkat memang kau tak boleh elak. Benda tu memang akan jadi satu perkara biasa. Kau buat dia je lah benda tu kan. Dan tak kacau dia, harap dia tak kacau kita lah, tu je. Lamin Selatan ni kalau korang google memang dia ada kawasan air terjun, dan malam-malam memang kalau kau tidur kau akan dengar bunyi air terjun tu. Sebab kawasan rumah aku sangat dekat dengan air terjun, memang akan dengar bunyi air terjun, deruan air terjun lalu kan. Memang sejuk, nyaman. Kalau kau keluar pagi tu, muka kau akan basah dengan embun. Kau akan terasa, sebab aku pergi sekolah naik bas pagi, so arwah abah aku akan hantar aku naik motor untuk keluar dekat jalan besar. Jadi daripada aku nak ke jalan besar tu, kita lalu tepi sungai kan, dia rasa basah je muka. Basah tu disebabkan air embun. So aku experience lah benda-benda macam tu. Dan bila aku duduk di KL tu, memang aku rindukan suasana-suasana di sana. Tapi bila tempat-tempat yang macam tu, memang kau berpotensi lah untuk jumpa benda pelik-pelik. Kau anggap itu adalah makhluk aneh yang pelik yang mungkin menyerupai ke apa, kita tak kacau dia tak kacau kita, sudahlah kan. Jadi yang kau nampak tu anggaplah sebagai pengalaman hidup. Itu je lah pengalaman aku yang aku nak cerita dengan korang, yang aku nak share dengan korang. Mungkin sebenarnya ada lagi yang aku tak perasan ataupun aku tak dapat nak ceritakan waktu sekarang ni sebab aku tak teringat, tak terlintas. Tapi insyaAllah kalau ada lagi pengalaman baru ataupun cerita-cerita yang aku terlepas pandang untuk berkongsi dengan semua audiens hari ini, aku akan berkongsi mungkin pada episod yang kedua. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada semua dan terus menyokong, jangan lupa like, subscribe dan share video saya. Sokongan anda sangat bermakna kepada saya dan saya sangat berterima kasih. Sehingga kita jumpa lagi untuk next video insyaAllah. Doakan kesihatan saya semakin baik dan dapat terus menghasilkan lagi video-video yang lebih mantap, berkualiti, dengan cerita-cerita yang lebih panjang, dengan idea-idea yang lebih bernas insyaAllah. See you again. I love you semua. Sayang anda. Bye.